Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'ah, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada hari ini kita bertemu di surau kita ni untuk kita kuliah sementara untuk menunaikan solat zuhur. Mudah-mudahan dengan kuliah kita pada hari ini mendapat keberkatan si Allah SWT, insya-Allah. Kalau ikut jadual kita hari ini, kita nak baca bab nazar. Kalau ikut cumanya rasa nak belajar sikit sebab kita dekat dengan Raya Haji ni. Anak cadang nak baca akikah, sebab akikah ni berkaitan dengan korban. Ada dalam kitab anak ni muka surat 631. Dan kita anak baca yang ni lah poin-poin penting daripada kitab ni. Kemudian nanti ada persoalan lah berkait dengan benda ni. Sebab kita tak lama lagi nak Raya Haji dan kemungkinan ada banyak persoalan berkait dengan korban dengan akikah, insya-Allah. Okey, dalam kitab ni sebut, anak ambil poin-poin penting lah, sebab kalau nak baca semua tak sempat. Hukum akikah, hukum akikah. Kalau tengok dalam kitab muka surat 631 kalau ada kitab Okey. Akikah ni hukumnya lah sunat muakkad. Sunat wali yang menjaga bayi itu dituntut untuk melakukannya. Hukum akikah ni, akikah tu sendiri tu asal maknanya potong. Al-aqu maknanya potong, jadi bila sebut aku ni potong ataupun cukur, merujuk pada cukur kepala bayi tu. Cukur kepala bayi tu asal makna akikah. Jadi bila kita sebut akikah pula daripada sudut istilah, dia melibatkan sembelihan terhadap binatang-binatang tertentu ekoran daripada kita dapat anak. Bila kita dapat anak, ketika itu sunat kita cukur kepala anak kita. Rupa-rupa ada satu lagi, iaitu disunatkan kepada kita sembelih akikah, sembelih akikah. Hukum akikah ni pula hukum sunat muakkad. Maknanya kalau tak buat pun tak apa. Tak ada pun Nabi SAW dia tak pernah tinggal. Hatta Nabi Muhammad SAW dapat cucu pun yang akikahkan untuk Hasan dan Husain tu Nabi SAW sendiri. Walhal Hasan Husain tu bukan anak Nabi, cucu Nabi SAW. Di sinilah menjadi dalil bahawasanya kalau kita nak akikahkan untuk cucu kita boleh. Kita nak akikahkan untuk cucu kita ataupun jiran tetangga kita, duit banyak sangat. Rasa banyak sangat duit, kaya mengerahkan Syed Bukhari contoh lah. Akikah lah untuk member sebelah ni. Boleh tak ada apa pun, boleh. Okey, dalil sunat ialah perbuatan Nabi SAW melakukan akikah. Begitu juga para sahabat. Dari Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu an, katanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma'al ulami aqiqatuh fa ahriqu anhu damman wa amitu anhu al-adha. Bersama bayi itu akikahnya, maka tumpahkanlah darah untuknya dan tanggalkan daripada perkara yang menyakitkan, iaitu kekotoran atau najis. Hadis ni Nabi Muhammad SAW ada nyatakan bila kita dapat anak, sunat kita sembelih akikah. Ada hadis lah gitu. Okey, ulama tidak menyatakan akikah itu wajib kerana ia merupakan penumpahan darah tanpa sebab kesalahan, juga bukan kerana nazar, maka ia tidak wajib sebagaimana korban. Jadi akikah ni bukan wajib tau. Dia hukumnya adalah sunat. Korban dalam beberapa keadaan dia boleh jadi wajib. Nanti mungkin lepas last sekali kalau tak ada dalam kitab ni anak akan sebut. Lepas ni mungkin ada persoalan ke macam ni, insya-Allah. Okey, dalilnya lain yang menunjukkan ia tidak wajib ialah hadis Abu Daud dahulu, man wulida lahu mauludun fa habba an yansuka anhu falyansuk. Nabi sallam kata, barang siapa yang dikurniakan anak lalu dia suka untuk melakukan ibadat kerananya, maka lakukanlah ibadat itu. Dia lah dapat anak tu pula, rasa aku nak sembelih korban, sembelih akikah, buat tu adalah sunat. Digalakkan supaya dia buat. Ada hadis Nabi. Okey, bilakah waktu kita nak sembelih akikah? Ni kita dapat anak, ni kita sembelih akikah tu bila? Adakah beranak sunat selalu nak sembelih? Mana tahu, standby dah kambing kat luar.
beranak tu, bini doktor kata beranak dah, dia pun semua dia selalu kat luar. Ataupun tunggu 7 hari ke, ataupun besar, ataupun 40 tahun boleh ke akikah untuk orang dah tua. Contoh kan, kita ni duk dengar ustaz duk kuliah, kita tanya telefon mak dulu masa mak lahirkan saya dulu, mak pernah tak korban untuk saya, akikahkan untuk saya? Mak kata ingat-ingat aku tak buat lagi. Masa kita tanya tu umur kita 40 tahun. Contoh disebabkan mak tak buat, saya nak buat lah untuk diri saya. Pelik tu bunyi tu kan. Jadi persoalan boleh ke tidak? Ada cerita dia insya-Allah. Tengok. Bermula waktu diharuskan menyembelih akikah dengan keluarnya semua tubuh bayi dari dalam perut ibunya. Ingat, komplit keluar. Bayi tu habis kaki semua, kepala habis keluar semua. Barulah sunat akikah. Kalau kepala baru keluar, sembelih dah akikah, tak boleh. Tak dapat gaduh tu. Lorak sangat. Kenapa kepala baru keluar, sembelih dah akikah? Pelik sangat dia ni. Jadi dia keluar semua tu. Keluar habis tu, kaki habis keluar, masa tu barulah kita sunat sembelih akikah. Boleh dah, tak ada apa dah kalau kita nak sembelih. Kalau ia disembelih sebelum sempurna keluarnya bayi, maka ia tidak dianggap akikah. Ia dianggap daging biasa dan tidak mendapat hukum sunat akikah. Keluar separuh baru. Doktor tu pula duk pening, kepala kaki tak boleh nak keluar. Tarik, ada benda tarik kat dalam kali kot. Sebelah akikah dah kat luar tadi. Yang tu tidak dapat pahala akikah. Ni contoh ni, benda ni tak berlaku ni. Tak ada orang buat, kalau buat gila dah tu. Kalau buat kan, tak ada buat kerja macam tu. Waktu sunatnya berterusan sehingga baliknya bayi itu. Yang kita ni sunat sembelih akikah untuk anak kita tadi tu bila? Sampai dia belum balik. Masa dia sebelum balik tu, itulah jangka masa start dilahirkan, keluar daripada perut mak dia tu komplit, kemudian belum balik. Itu tengah-tengah jangka sunat bagi kita untuk sembelihkan akikah untuk anak kita. Begitu hukum dia. Setelah balik, bapaknya tidak lagi dituntut melakukannya, dan lebih baik dia melakukan untuk dirinya sendiri sebagaimana memenuhi perkara yang telah tertinggal. Kalau dia sudah balik, anak kita umur berapa? 20 tahun. Tak akikah lagi aku ni. Dia nak akikahkan. Di situ hukum akikah sunat pada diri dia sendiri dah, bukan kepada penjaga dia. Bapak dia tak sunat dah. Gitu. Akikah lah untuk diri sendiri. Boleh. Okey. Namun sunat yang dituntut adalah melakukan akikah pada hari ke-7 daripada hari kelahiran. Itu lagi baiklah. Yang paling baik sembelih akikah ni pada hari 7. Itu yang paling baik, sembelih akikah. Tapi kalau kita nak sembelih pada hari yang hari beranak tu pun boleh. Ataupun kata tak mampu hari 7 nak simpan duit dulu, waktu nanti besar-besar nanti anak nak sembelih akikah, boleh. Hukumnya adalah boleh. Gitu. Lembu seekor 7 bahagian. Dia nak tunggu dapat anak 7 orang buat akikah, boleh. Tak nak saja je kan. Tunggu 7 orang. Bila cukup 7 orang anak, baru sembelih akikah pun boleh. Tak ada masalah pun. Okey. Namun sunat dituntut ialah melakukan akikah pada hari ke-7 daripada kelahiran bayi. Dalilnya hadis riwayat Abu Daud dan selainnya daripada Samrah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi yuzbahu anhu yawm as-sabi' wa yusamma wa yahluqu ra'suhu. Maksudnya bayi itu ditebus, ini tergantung oleh akikahnya. Disembelihkan ia pada hari ke-7, hari itu diberikan nama dan cukur kepalanya. Anak kita dapat anak, hari ke-7 kita sembelih, yang kedua kita cukur, yang ke-7 hari yang ketiga kita bubuh nama. Dia anak ni elok bubuh nama hari yang ke-7 sebab biar sempat berbincang. Ini bubuh nama anak apa-apa. Apa nama anak ni? At-talaq marratan. Beran. Talak 2 kali kan. Ustaz, Quran ni memang ayat Quran. Tapi mana dia tak ada lah. Kan? Ni kira Quran khinzir pun dalam Quran. Hurrima alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Kan berat. Dia kira dalam Quran. Janganlah. Kena pergi. Jadi bincang. Masa 7 hari tu pergilah tanya ustaz mana-mana. Ustaz, saya ni cadang nak buat nama anak macam ni. Okey ke? Tanya sepatah. Ustaz jawab lah. Ustaz pula janganlah goreng. Ni kadang ada ustaz pula jahat. Dia pergi ajar yang salah. Pergi kat Mesir tu boleh tengok ustaz jahat macam mana. Ustaz khain awam. Arab kita tanya ni kita ditanya ni barang ni kalau harga murah macam nak sebut dalam bahasa Melayu, rakhisus taman macam nak sebut. Ustaz pergi ajar dia kata barang mahal. Tengok dia ajar terbalik. Last sekali orang tu mari beli barang mahal, mari beli barang mahal. Siapa nak masuk kedai dia? Tu jahat ustaz tu. Lu kerja ni ustaz lah, kan? Cerita dia ada macam tu. Jadi tanya ustaz tu biar ustaz jawab elok-elok lah. Ustaz tu kenal mana lah dengan ilmu dia tu kan. Ni kadang kena tak faham. Okey, tak. Jadi kita bubuh nama anak hari yang ke-7 kan. Sempat kita bincang, kita tanya pandangan-pandangan kawan-kawan kita insya-Allah. Baru ni bisnes sekejap. Ada senarai nama yang kalau bubuh jin seronok. Tak tahu lah kau tu. Ada senarai. Ustaz tu pula pergi ngajar dalam TV.
Ada orang tanya nak, dia kata ada dalil, tak ada, mengarut semua tu. Mengarut tak ada, nama tak ada berkaitan, jin rapat tak rapat kan. Kalau mu tak kuat ibadat, rapatlah jin. Siapa kan, tak berkait nama kawan tu. Nama Balqis ada, salah satu nama Balqis. Habis orang nama Balqis ni. Jangan berasa nak tukar habis nama. Jahat apa macam tu. Okey, maksud ditebus oleh hakikahnya ialah pembesarannya dalam keadaan baik dan penjagaannya sempurna tergantung pada sembelihan untuknya. Kalau kita sembelih hakikah, macam ada kawalan lah Allah Ta'ala terhadap budak tadi. Itu masuk dia lebih kurang. Dinyatakan juga ia bermakna dia tidak boleh memberi syafaat pada kedua-duanya jika tidak disembelih akikah untuknya. Okey, hikmah disyariatkan akikah. Hikmah tak payah baca lah. Hikmah ni tak dah, kita terus hukum, macam hukum. Okey, binatang yang disembelih untuk anak lelaki dan anak perempuan. Nak baca, akan datang kita baca balik lah. Nak baca ni sebab kita nak dekatkan korban kan. Sebab tu nak baca yang ni. Tak. Sunat telah menetapkan wali hendaklah menyembelih seekor kambing bagi akikah lelaki dan untuk anak perempuan juga seekor kambing. Dapat anak lelaki ke anak perempuan seekor kambing ataupun kalau lembu satu bahagian gitu. Unta pun satu bahagian. Sunat seekor tapi kalau lagi cantik 2 ekor bagi anak lelaki. Tu yang maksud gitu. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Ali radhiyallahu an, katanya aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani bisyatin. Maksudnya Rasulullah SAW telah mengakikahkan Hasan dengan seekor kambing. Nabi Muhammad dia dapat cucu nama Hasan, Nabi SAW sembelihkan akikah seekor kambing. Nabi buat insya-Allah. Arab murah, sebab kita mahal. Jadi susah tu negara Arab Syekh murah kambing. 200-300 200 boleh dapat kadang. Tetapi yang lebih afdal ialah wali menyembelih 2 ekor kambing untuk anak lelaki dan untuk anak perempuan seekor kambing. Itu lagi cun. Kita dapat anak lelaki 2 ekor. Kalau dapat anak perempuan seekor, itu lagi baiklah. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan selain daripada Aisyah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum anil ghulami syatani mutakaffiatani wa anil jariyati syatun. Maksudnya Rasulullah SAW memerintah agar mengakikahkan anak lelaki dengan 2 ekor kambing yang sepadan dan mengakikahkan anak perempuan dengan seekor kambing. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi baik macam itulah. Tapi kalau kita nak buat seekor juga tak apa, tak ada masalah apa. Hukumnya pun dapat pahala lah. Memang tak serupa lah sembelih 2 ekor kambing kan. Tapi pahala akikah tu dah dapat insya-Allah. Tak. Banyaknya akikah mengikut bilangan anak. Adalah tidak memadai untuk mendapat sunat akikah dengan menyembelih seekor kambing bagi bilangan anak yang lebih daripada seorang. Ini jimat belanja. Disembelih seekor kambing untuk 3 orang anak. Tak boleh. Tak boleh. Ini kedekut ni bagi ni. Ni jadi kedekut. Baru ni ada seorang tanya, budak ngaji Jordan. Anak pun tak faham. Ngaji Jordan, pergilah cari kitab kat Jordan tu. Dia pergi hantar Facebook. Dia kata kalau seorang tu dia nak sembelih korban ataupun akikah dengan seekor, pakat 7 orang. Kambing sembelih korban seekor kan. Kambing seekor. Tapi dia pakat 7 orang, kongsi duit. Dapat pahala korban tidak? Tak dapat. Tak boleh. Dia kena seorang gitu. Nak jimat lah tu budak-budak mengaji Okey, bahkan mengikut sunnah ialah bilangan sembelihan mengikut bilangan anak. Bagi seorang anak seekor kambing, bagi 2 orang anak 2 ekor kambing, bagi 3 orang anak 3 ekor kambing, dan begitulah seterusnya. 3 orang anak 3 ekor kambing lah. Kalau lembu bahagian cara dia. Sekiranya seorang itu dikurniakan sepasang anak kembar, maka tidak cukup seekor kambing disembelih untuk keduanya. Dapat 2 orang anak kembar, keluar sekali tu kan. Bila keluar sekali tengok muka pula serupa. Kita nak sembelih akikah untuk seekor kambing, boleh tidak untuk 2 orang? Pun tak boleh. Tak dapat pahala. Dia kena 2 ekor kambing juga baru dapat pahala. Dan tu kalau sembelih juga, jadi sembelih korban, sembelih biasalah, bukan sembelih akikah jadi dia. Dia ada tanggungjawab sunat yang dia tak tunaikan lagi lah hukum dia gitu. Okey, Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqta 'alil Hasani wal Husaini kabshan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengakikahkan seekor kibas untuk Al-Hasan dan seekor kibas untuk Al-Husain. 2 ekor. Hasan seekor, Husain seekor sembelih akikah. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengakikahkan untuk Al-Hasan dan Al-Husain setiap seorang disembelih 2 ekor kibas yang serupa dan standing bentuknya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam buat untuk Hasan dan Husain gitu. Okey. Syarat akikah pula.
Agar akikah dilakukan mendapat pahala, disyariatkan. Tak payah tu, terus kat bawah. Bacain tu. Bacalah. Okey, tak. Agar akikah yang dilakukan mendapat pahala, disyariatkan sama seperti syarat korban daripada sudut jenis, umur dan selamatnya haiwan itu daripada kecacatan yang menyebabkan kurangnya daging. Ini disebabkan akikah adalah sembelihan yang disunatkan, maka ia sama dengan hukum korban. Syarat-syarat dia lah yang kita kena tengok. Apa syarat dia? Tengok nanti At-Tirmizi meriwayatkan dan beliau mensahihkannya, begitu juga Abu Daud, dan ini lafaz Abu Daud daripada Al-Barra' bin Azib radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya arba'un la tajuzu fil al-adhahi al-awra'ul bayyinu awaruha wal maridatul bayyinu maraduha wal arja'ul bayyinu arajuha wal kasiru allati la tunqi. 4 perkara yang tidak boleh ada pada korban, dalam korban binatang tu. Apa dia? Cacat yang jelas kecacatannya, tempang. Nampak jalan tempang kan? Contoh. Yang kedua, sakit yang jelas sakitnya, nampak sangat mata sebelah tak ada, lanun. Kambing lanun kan? Tak boleh tu, kambing lanun tu kan? Tempang yang jelas tempangnya tadi. Dan tulang patah yang tiada sumsumnya. Nampak tulang patah kan? Berkena langgar kalori ke apa, tu tak boleh tu. 4 kecacatan ini dikiaskan kepada semua kecacatan yang menyerupainya, yang menyebabkan ia kurus kering dan kekurangan dagingnya. Lihat bab korban dalam juz utama. Okey. Jadi ini orang panggil sebab-sebab yang menyebabkan daging korban tu jadi tak sah. Pastikan binatang ni cukup syarat-syarat dia. Kena ingat. Macam mana separuh tu dia telinga terkoyak, tu pun tak boleh. Kambing telinga terkoyak. Kambing telinga terkoyak pun tak boleh. Tapi kalau sekadar berlubang tu tak apa. Kita pergi bersubang ke dia kan. Contohlah bersubang boleh telinga kawan tu. Itu tak apa. Tapi kalau koyak tu tak boleh. Ada orang tanya pula, kasih lembu ataupun kasih kambing tu kan, ada ke orang buat? Ada kan? Ada kan? Contoh, boleh ke tidak? Boleh. Sebab kalau kasih tu dia boleh menambah daging dia. Yang tu tak apa begitu. Kasih kucing jangan nak buat. Kucing pun kasih. Kesian kawan tu. Kalau kawan tu kata bercakap mampu kita, apa salah aku kan? Jangan. Kucing tak boleh. Sebab kita kata boleh ni ada faktor yang lain, iaitu menambah daging dia supaya kita boleh makan daging dia. Macam lembu dengan kambing kan. Tapi kucing orang tak makan daging. Kalau makan tu Vietnam lah tu. Vietnam ni makan kan. Orang kita memang tak makan. Orang Islam ni kan tak makan. Jadi tak boleh kita nak kasih kucing. Kita yang dibenarkan kasih pada binatang-binatang tadi sebab faktor kita nak makan daging dia. Tu faktor dia. Begitu kan. Okey, perbezaan akikah dan korban. Tengok. Apabila kita menyatakan bahawa syarat akikah sama dengan syarat korban, ini tidak bererti ia menyerupai dari semua segi. Walaupun nampak ada beberapa kesamaan di antara korban dengan akikah, tapi bukan semua sama tau. Ada beberapa part dia tak sama. Ada. Allah, macam orang dah tanya, Ustaz, macam mana sama tak antara agama Islam dengan agama Kristian? Adalah sama tu dan ada yang tak sama. Kan? Mana boleh kita kata semua sama? Adalah kesamaan. Dan tak boleh kita kata semua tak sama. Ada kesamaan dia. Apa kesamaan? Dalam Kristian dia ajar unsur kasih sayang. Benda tu pun ada dalam Islam kan? Islam pun ajar kasih sayang. Nabi Muhammad sebut ar-rahimu fil ar yarhamuhum man fis sama. Kasih sayanglah kamu di atas muka bumi, nanti makhluk di langit akan bagi kasih sayang mereka kepada kamu di bumi kan? Maknanya unsur kasih sayang tu ada di dalam Islam. Dalam Kristian pun ada unsur kasih sayang. Yang sama-samalah, yang beza tu bezalah kan? Gitu. Serupalah bab ni. Kita kena ingat dalam hidup kita ni, sama-sama kita ramai-ramai ni mesti ada perbezaan. Tapi dalam perbezaan tu ada kesamaan. Betul tak? Beza semua ni, ada sama. Orang ni 10 orang bagi dengar kuliah anak, tengok muka anak seorang, 10 tafsiran. Ada kata ustaz ni handsome, alhamdulillah lah. Ada kata macam tu kan. Ada kata ustaz ni cute, okey lagi. Ada kata ustaz ni muka macam gampang, tu jam sikit lah. Tapi nak cerita tafsiran tu macam-macam kan. Orang yang dengar ceramah anak, orang kata ustaz ni bagus. Ada ke ustaz ni poyo. Ada ustaz ni perasan bagus. Macam-macam. Nak cerita macam-macam tu memang wujud dalam kehidupan manusia. Tapi dalam perbezaan itu dia ada unsur kesamaan. Gitu. Hidup kita kena macam tu. Hidup kita kena macam tu. Carilah titik kesamaan, kita boleh hidup. Macam tu. Ni pergi bergaduh dengan Kristian tak ada pasal. Ni bergaduh dengan Hindu tak ada pasal kan. Tak payah gaduh dengan Hindu tu. Dia perbezaan memang dia beza. Kita tak payah paksa nak bagi orang kafir tu terima jadi kita. Tak payah. Orang kafir kena jadi Islam. Kalau tak kau. Kalau orang Kristian kata aku orang kena jadi Kristian, tak jam kita. Jadi susah pula kan. Jadi tak payah. Toleransi je perbezaan di antara satu dengan yang lain. Yang penting jangan ada bergaduh. Gitu ya. Senang insya-Allah. Bising pasal baca CSL. CSL ni je nama handphone.
Ada seorang nama Charles Wellek, dia pergi hina hudud lah kan, hina hudud. Orang lah pergi marah lah, fine lah nak marah tu, nak marah-marah lah, sebab kau rasa tu hukum Allah Ta'ala yang kau kena pertahankan. Tapi kalau kau nak pasal suruh Charles Wellek terima hudud ni, tak payahlah, kena terima. Dia kafir lah. Dia kafir, terima apa. Kalau dia kata okey tak apalah, korang semua kena terima macam kami, tolak hudud. Mampu pula gitu. Dia kafir. Kaedah kafir memang tolak hudud. Yang ku pelik orang Islam tolak hudud, tu pelik lah. Betul tak? Tu isu dia, ke tak payah paksa. Cuma macam mana kita nak buat, pergi cerita elok, terang elok, dia rasa best lah, ikut. Saya masalah. Betul tak? Kita nak ajak orang kepada Islam ni macam mengorak awet ha? Ayat ganas sikit ayat tu. Orang lelaki nak mengorak awet macam mana agak-agak, dia gunalah macam-macam strategi nak bagi awet tu kenang kat dia. Macam tu juga kita nak tackle orang bukan Islam, nak sokong Islam. Pergi-pergi maki, mana awet mana nak kau. Pergi hai, orang tak nak. Kau ni bodoh lah, mangkuk yang kocun sangat. Awet tu terpahal mangkuk dia pula maki kan. Lalu sekali awet tu lagi pada kita. Semua juga kita cerita Islam. Cerita Islam, Islam macam ni. Dia tak nak layan. Kau ni bodoh lah tak nak terima Islam. Kau pahal. Kau tak payah, tak marah ke dia. Kalau dia tak nak terima, pesen dia kafir. Kalau dia terima Islam, pelik. Gitu pula. Ingat situ insyaAllah. Gitu. Nak buat misal senang. Orang Kelantan pesen dia makan budu. Tapi kalau orang Afrika makan budu, itu pelik. Betul tak? Orang Kelantan pesen dia makan budu, tu orang Kelantan. Tapi kalau orang Afrika makan budu pakai straw pula, itu pelik. Makan budu pakai straw, sesedu. Kita pun jam, Afrika makan budu. Islam ni gitu juga. Orang Islam pesen dia terima Islam. Tiba-tiba orang kafir terima Islam. Itu pelik. Dia tak terima Islam. Biasalah. Memang kita tahu orang kafir tak terima Islam. Gitu. Okay? Jadi macam mana kita nak buat kempen? Orang Kelantan tu kena kempen ke Afrika. Makan budu. Budu ni sedap betul tak? Macam tu. Jadi tu pun try. Sedap sungguh. Kan? Aku dah kap. Last kali dia pun makan budu. Jadi macam orang Kelantan. Walaupun mak black sekalipun. Mana? Macam tu. Kita buat Islam dia macam tu. Jangan terlalu ekstrim. Akhir sekali orang bukan nak dekat pada Islam, bahkan orang lari daripada Islam. Minta jauh dengan Allah SWT. Tak apalah cerita tu. Cerita sini balik. Bila kita menyatakan bahawa syarat akikah sama dengan syarat korban, ini tidak bererti ia menyerupainya dari semua segi. Bahkan di sana terdapat beberapa perbezaan yang kami ringkaskan seperti berikut. Yang pertama, daging akikah disunatkan dimasak seperti dalam semua kenduri dan disedekahkan dalam bentuk yang telah dimasak. Ia tidak disedekahkan dalam keadaan mentah. Ini berbeza dengan korban. Akikah sunat dimasak dengan benda yang manis dengan harapan akhlak anak itu menjadi mulia. Yang afdal yang disedekahkan daging dan kuahnya kepada orang miskin dengan cara menghantarkan kepada mereka. Disunatkan juga sebahagiannya dimakan sendiri dan dihadiahkan. Daging akikah kita masak, lepas tu kita masak tu masak yang manis, lepas tu kita sedekahkan ke orang yang dah dimasak. Itu daging akikah. Korban tak. Korban sunat kita bagikan tu yang mentah lagi. Itu beza dia. Dia terbalik je. Dalam daging korban kita bagi yang mentah. Daging akikah kita masak dulu. Baru kita bagi ke orang. Dan sunat masak masakan yang manis. Yang ni kena bagi orang Kelantan masak. Orang Kelantan ni masak manis kan. Dia ada sempena. Sebab sempena kepada akhlak budak tu, supaya akhlak budak tu pun akhlak yang manis. Gitu dia bagi tafa'ul dalam istilah Islam dia. Gitu. Okey, satu. Yang kedua, disunatkan selagi boleh agar tulangnya tidak dipatahkan. Bahkan ia hanya dipotong pada sendinya sahaja dengan harapan agar anggota anak itu selamat dan baik. Daging akikah ni kita tak sunat, tak boleh kita pecahkan tulang. Bukan haram, makruh. Kita pecah sebab dia ada sempena, takut-takut tulang anak kita jadi rapuh. Itu tujuan ya. Jadi kita sendiri-sendiri tu, Allah besar lah ustaz. Buat guana. Kan, buat guana besar lah tulang ranggah lah kita macam tu nak makan kan. Sup tulang, tapi tulang masuk dalam kual besar. Kita pun tension nak makan macam mana ni kan. Tak apalah, rebatlah aku fikirlah sendiri macam nak buat kan. Daging korban tak jadi masalah. Pecahkan tulang pun tak jadi masalah gitu. Okey, yang ketiga, disunatkan agar dihadiahkan kaki akikah kepada bidan dalam keadaan mentah tanpa dimasak kerana Fatimah radhiyallahu anha telah melakukannya dengan perintah Rasulullah SAW sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kita sembelih akikah, kita nak masak tu kan, ambil lah daging kaki dia tu, kaki kambing tu, kita bagi kepada bidan. Bagi bidan tu yang mentah lagi kan. Macam kita ni bagi ke doktor, tak payahlah, doktor dah kaya dah, cari orang lain nak bagi kan. Doktor tu dia punya bayaran tu berapa tu kan. Yang kita cerita contohlah bidan-bidan kampung tu kan. Kita ambil, kita bagi pada dia. Buat tu hukumnya adalah sunat. Sunat buat insya-Allah. Zaman dulu orang bidan ni tak ambil upah. Orang sekarang ambil upah. Tu jadi masalah tu. Okey, yang seterusnya, memberikan nama anak pada hari ke-7.
mencukur rambut dan menyedekahkan emas atau perak mengikut kadar berat rambutnya, rambut budak tu. Okey, bila dapat anak, hari ke-7 apa kita sunat buat disunatkan memberikan nama anak pada hari ke-7 kelahirannya, sebagaimana disunatkan juga memilih nama baik untuknya. Hari ke-7 bubuh nama anak dan cari nama yang baik-baik. Jangan bubuh nama ekstrim. Berlaku siapa nama Ali dapat anak. Ali ni dia ekstrim tau, dia agak ekstrim sikit. Dia boleh bubuh nama anak dia Harb. Harb ni mana perang, dia seronok nama Harb, perang. Nabi Muhammad tanya Ali, betul aku boleh cucu? Betul. Dapat apa anak? Dapat anak apa? Anak lelaki. Bodoh dah. Nama apa? Harb, perang. Allah, perang gua nama anak. Nabi kata tukar-tukar. Hasan. Nama Hasan tu. Betul tak lama boleh pula seorang lagi. Husain. Dapat Husain tu, bubuh nama Harb pula. Ali ni bubuh lagi sekali lagi. Harb, perang. Nabi Muhammad dapat tahu dapat cucu, pergi jumpa Ali, tanya Ali, betul dapat anak? Betul. Apa nama dah? Apa? Harb pula. Perang pula. Dia suka nama macam tu Ali ni kan. Nabi Muhammad tukar-tukar. Husain. Cerita Jadi nama tu kadang kita kena tengok jugalah. Buat nama tu kan. Jangan bubuh nama Wanji tau. Dia minat Ustaz Wanji, bubuh nama anak Wanji. Jangan nak bubuh. Ada orang telefon anak, bubuh nama anak Wanji boleh. Anak kata nama aku tak ada maksud. Bubuh nama lain. Ayah aku bubuh nama aku terkejut. Anak tanya kat mak anak, kenapa nama anak Wanji? Tanya mak, kenapa nama abang ni Wanji mak? Mak kata dulu aku bergaduh dengan dia bergaduh dengan Tok ni. Allahyarham Tok. Atok kata nak buat nama Wan Dolah. Bayangkan nama aku Wan Dolah. Agak-agak jadi apa? Kan? Nak buat nama Wan Dolah. Yang mak anak nak buat nama Wan Mahmud. Okeylah sikit, tahanlah sikit. Jadi atok ni kata, tak boleh Wan Dolah. Yang ni kata tak boleh Wan Mahmud. Nak main Wan Mahmud Wan Dolah, Wan Mahmud Wan Dolah. Last sekali pergi balap polis. Yang pergi atuk anak. Orang tu bukan reti tak sekolah, tak reti membaca kan. Dia pergi balap polis, dia bagi tahulah nak buat nama anak. Polis tu tanya, nama apa ni cucu ni? Yang antum tahu dah balik kat rumah, tak tahu nak buat nama apa. Satu kata Mahmud, satu lagi Dolah. Kau lah buat nama apa-apa. Tutup ni. Tu kata kau lah buat nama apa pun. Dia pun tulis. Orang tu ni tak reti baca. Dia pun ambil, iyalah kau balik. Mak tanya nama apa? Entah, polis tulis apa tak tahu. Dia pun ambil tengok, Wanji dekat hari ni. Wanji. Okeylah Wanji kan. Cerita. Tapi anak pergi bila 3 baru ni anak pergi ke Kedah. Pergi ke Perlis singgah kat Gurun. Dekat RNR Gurun nak terkejut, ada satu kedai namanya Wanji. Anak kata ada juga minat nama aku. Sini kan. WNNJI dekat Gurun. Anak sambung perjalanan singgah dekat RNR Sungai Perak. Berhenti makan kat situ. Tengah makan ada pula Mama Tera Wanji Enterprise, tapi ONEG. Ada lagi suka nama aku kat sini. Okey lah aku ni. Buat nama kedai okey lah. Jangan buat nama anak ada elok lah. Jadi kalau ada orang nama makna dia yang ada unsur tak elok, sunat tukar. Macam contoh zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang perempuan nama Asiyah. Al-Asiyah bukan Asiyah. Asiyah tak ada alif tu, tak ada lam, tapi alif saja. Asiyah. Itu tak apa. Itu nama isteri Firaun yang lawan Firaun kan. Ada satu lagi Al-Asiyah, huruf Ain. Al-Asiyah ni makna Melayunya penjenayah, perempuan. Ada orang perempuan nama Nabi nama Al-Asiyah, penjenayah perempuan. Jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dengar Allah teruknya namamu, tukarlah nama lain. Dia kata bola Rasulullah nama aku. Dia pun Nabi Muhammad pun tukar daripada Al-Asiyah kepada Jamilah. Jamilah orang perempuan yang cun. Terjemahan dia kan. Ada makna kalau kita jumpa orang yang nama dia aduh ini pelik ni, makna pun tak elok ni, sunat kita tukar sunat tukar insya-Allah. Tak apalah. Tengok. Disunatkan memberikan nama pada hari ke-7 kelahirannya, sebagaimana disunatkan juga memilih nama yang baik untuknya. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kamu dan nama bapa-bapa kamu, maka perelokkanlah nama kamu. Nabi Muhammad kata akhirat nanti kita menghadap Allah Ta'ala akan panggil kita dengan panggilan yang orang panggil dekat dunia. Kita ni nama Abdullah, orang panggil Dolah tu lah. Akhirat nanti Allah Ta'ala panggil Dolah Dolah lagi. Nama Abdul Rahman, tapi orang panggil Rahman. Ada Rahman lah orang panggil. Macam mana? Okey, fine. Wanji dalam IC, Wanji pun orang panggil. Senang. Saya masalah. Tak jadi masalah lah gitu. Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah SAW telah bersabda,
inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman. Oh, sesungguhnya nama kamu yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Allah Ta'ala cukup suka tau dua nama ni, Abdullah, Abdurrahman. Kita nak buat nama anak Abdullah, Abdurrahman, okey, fine. Kadang-kadang masalah kau orang Malaysia, bila Abdullah panggil lah lekat kat belakang kan. Kalau Abdurrahman dipanggil Rahman. Itu masalah orang Malaysia pula kan. Tapi nama elok ni lah Abdullah dengan Abdurrahman, begitu. Kalau Arab Mesir dia suka Muhammad. Tu Arab Mesir. Kita naik bas tu panggil Muhammad, satu bas paling. Satu bas nama Muhammad. Tu Arab pula kan. Tu Arab pula. Aku tak faham kenapa Arab macam tu. Disunatkan juga mencukur rambut bagi bayi, sama ada yang lelaki atau perempuan, pada hari ke-7 selepas disembelihkan akikah, dan menyedekahkan emas atau perak mengikut berat rambut. Hari ke-7 kita cukur semua tau. Jangan ambil separuh-separuh. Dia pergi buat pang pula budak tu. Jangan pergi buat pang, ataupun dia buat hammerman. Contoh dia buat kan. Jangan. Hukum telah makruh. Bukan haram, makruh. Hukumnya makruh. Tapi kalau yang baik kita cukur semua, rambut tu kita timbang, emas kita timbang, ataupun tu timbang pula nilai emas, dan emas tu kita sedekahkan. Tu afdal ni, sunat insya-Allah. Ada orang tanya pasal cukur rambut. Apa ni dia buat pang rambut. Orang kata haram. Tak, hukum ni tak haram, makruh. Hukum ni adalah makruh. Separuh tu dia buat rambut pang, adalah budak-budak pang tu kan. Hukum buat pang tu hukum adalah makruh. Baru ni tersebar dekat dalam internet, dia kata haram. Adalah seorang ustaz TV ni kata haram. Tak betul. Tak betul. Dalam kitab semua kata makruh. Anda pun tak faham macam mana ustaz boleh kata haram. Kitab mana dia baca pun tak faham. Hukum kita buat pang tu adalah makruh. Tapi tak payahlah buat pang, buatlah lain. Banyak akhir rambut lawa kan. Allah Rabbi. Okey, dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan selain daripada Ali radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW telah mengakikahkan untuk Al-Hasan seekor kambing, dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Fatimah, cukurlah rambutnya dan sedekahkan perak mengikut berat rambutnya. Kata Ali, lalu Fatimah pun menimbangnya dan beratnya ialah sedirham ataupun beberapa dirham. Nabi Muhammad SAW dapat cucu nama Hasan, waktu sembelih kambing. Lepas tu Nabi Muhammad SAW suruh Fatimah ni cukur kepala dan sedekah perak. Dan masa tu Ali kata Fatimah ni buat dan timbang, rupanya dapatlah 1 dirham, dan dirham tu disedekahkan kepada orang miskin. Sunat kita buat insya-Allah. Okey, yang seterusnya mengazankan pada telinga bayi. Dapat cucu, dapat anak, kita azan. Berhukum sunat. Sunat. Laki perempuan serupa azan. Sunat diazan pada telinga kanan bayi setelah dia dilahirkan dan iqamatkan pada telinga kirinya. Ini untuk menjadikan pengisytiharan tauhid adalah perkara pertama yang memecahkan pendengarannya sewaktu dia datang ke dunia. Azan azan tu biar pada telinga dia, jangan kuat macam azan kat masjid, jangan. Nanti jadi pekak budak tu besar-besar sebab bapak tak pandai. Dia bagi azan Allah. Eloklah tu. Turi telinga budak tu. Kan? Besar-besar cakap tak dengar, sound trouble. Sebab apa? Bapak aku dulu tak sihat. Bagi azan macam azan kat masjid tu. Kan? Ni masalah bapak tak pandai lah. Ni dia azan tu macam kita bercakap je. Pegang telinga macam kita bercakap kan. Macam tu je masa kita azan kat telinga anak kita. Dia bayi ni telinga lebih dulu berfungsi berbanding penglihatan. Allah Ta'ala sebut Al-Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala kata macam mana tu? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah Ta'ala telah kunci hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka. Hati tolak tepi dululah. Kenapa Allah Ta'ala dahulukan pendengaran dan juga penglihatan? Nak bagi tahu pendengaran tu lebih dulu berfungsi daripada penglihatan. Orang barat kalau dia orang ada anak dalam perut, dia pasang workband kat perut anak, dekat perut dia kan, supaya nak bagi dengar benda-benda yang baik. Orang Islam ni pula bila mengandung baca Quran. Pasal nak dengar Quran. Apa tujuan? Anak ni dengar. Anak ni pendengaran lebih dahulu berfungsi berbanding penglihatan. Keluar tu penglihatan dia duduk tak lama baru berfungsi. Sebab tu bila anak kita dilahirkan, kita azan, masuklah kalimah-kalimah yang baik dalam telinga dia. Begitu insya-Allah. Buatlah insya-Allah. At-Tirmizi dan selainnya meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abu Rafi' daripada bapaknya, katanya, aku telah melihat Rasulullah SAW mengazankan pada telinga Al-Hasan bin Ali sewaktu dia dilahirkan oleh Fatimah. Bila lahir-lahir, Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad pergi azan dekat telinga Hasan dan Husain berlaku. Membelah mulut, tahnik bayi. Yang ini buat sendiri, tak payah menyusah ustaz.
Ni kadang panggil ustaz. Duduk kat mana ustaznya? Noh Sungai Buloh. Hak nak kena tahniah kat Kelang, tak ada kerja. Nak pergi tahniah anak dia. Buat sendiri je. Senang insya-Allah. Disunatkan membelah mulut bayi dengan buah kurma, sama ada bayi lelaki ataupun perempuan. Belah mulut dia bukan ambil pisau belah tau. Allah udah mulut tu kan. Tak. Ambil buah kurma tu, dia maniskan hujung jari, dia letak dekat langit budak, dia gosok langit budak tu. Cara dia senang kan. Kita ambil buah kurma tu kan, kita ambil, kalau keras kita mamah dulu. Lepas tu kita ambil, kita letak hujung jari, bagi maniskan. Nampak buah kurma sikit, kita pun gosok kat langit budak tu. Yang tu yang dimasukkan dengan tahnik. Senang insya-Allah. Tak payah cari ustaz, buat sendiri ya. Kalau panggil ustaz pun jangan panggil ustaz isap rokok. Kalau ustaz isap rokok di mamah, eloklah bawa gudang garam. Perisa gudang garam. Kan? Habislah kau anak kau gitu kan. Kita pun sendirilah, kita pun janganlah isap rokok pun kita pun buat. Isap rokok kan, mamah pun gosok. Anak kita fikir, sedap kat Daniel ni. Eloklah tu. Kan? Bapak juga ajar. At-tahnik, yang ini membelah mulut, ialah dengan cara mengunyah buah kurma dalam mulut, kemudian ia disapukan pada mulut bayi sehingga masuk sedikit daripadanya ke dalam perut bayi. Kalau tidak ada buah kurma, maka boleh digunakan sesuatu yang manis. Ambil buah kurma ni, kalau keras kita mamah lah, kalau tak keras tak payah. Kita ambil letak ujung jari tu kan, kita gosok ke langit budak. Senang insya-Allah, mudah insya-Allah. Buatlah. Yang ini tak ana cakap pesan, tak payah panggil ustaz, menyusahkan ustaz dah. Ana cerita sebab ana dipanggil. Kata apa ni, tahniah lah, buat sendiri je. Susah ustaz. Nak pergi Pak Kelang, Pelabuhan Kelang, nak pergi tahniah anak dia lah. Senang je pergi, tak sampai 5 minit nak buat pun. Ambil, balik. Tak ada kerja. Kalau pergi sejam boleh tahan juga kan. Tak ada apa kan. Buat sendirilah insya-Allah. Ambil berkat. Kalau ustaz tak ada berkat, ustaz menyamuk je orang. Ni kan ada problem kau. Ustaz ni berkat kau mana? Aku tak tahu ustaz. Ustaz menyamuk je orang lain. Ana tak payah. Kalau Ana ni kata, ustaz banyak nak ambil berkat, ustaz banyak, aku tak ada berkat. Cari ustaz lain ada berkat tu. Ana tak ada berkat. Aku pun penyambung lah. Anda kena tension. Orang tu tanya soalan kadang, dia kata, ustaz macam mana nak khusyuk semayang? Ana penat kat nak jawab. Sebab aku pun tak boleh khusyuk. Ustaz macam mana nak ikhlas bagi ibadat? Susah tu. Sebab aku pun tak ikhlas dalam ibadat. Susah kan? Susah juga kadang. Orang lain yang cari orang lain. Jadi soalan terdekat, orang yang ikhlas, orang yang khusyuk dalam ibadat kan. Tapi kita doa alam, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagilah kita tu dapat macam tu kan. Doa alam mudah-mudahan macam tu. Berkat haji. Cari ustaz lain jangan panggil anak. Ada jadi pergi rumah, pergi minta air, tu lagi tak tahan. Ada tu pergi rumah, ada, ustaz saya ni kenal seorang awet ni. Ada tu apa masalah dia tak nak kat saya ni. Dah tu nak awan lah. Ni dia ada air ni, tolong tiup lah. Tengok tak ada kerja lah tu. Nampak tak ada kerja lah tu. Ada kan, dia kata tak, aku tak pandang belum macam ni. Nak tolak dulu lagi kalau belum macam tu. Apa? Okey, tak apa lain tu. Dalil sunatnya tahnik ialah hadis riwayat Muslim dan selainnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya zahabtu bi Abdullah bin Abi Talhah al-Ansari. Baca terjemah panjang hadis tu. Aku telah pergi membawa Abdullah bin Abu Talhah al-Ansari menemui Rasulullah SAW. Suatu dia dilahirkan, ada seorang budak nama Abdullah ni baru dilahirkan. Jadi orang bawa pergi pada Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah SAW sedang memakai iba'ah. Ini pakaian tebal di luar baju. Ni, kalau pergi dekat negara Arab, tengok Pak Imam Mekah ada khutbah tu kan, dia ada pakai baju luar pula tu kan. Yang tu dia panggil abaya. Dia panggil abaya. Orang lain kita panggil baju kelawar. Tapi kita pakai kita baju kelawar orang perempuan pakai kat rumah tu lah. Orang perempuan pakai kat rumah tau, jangan pakai kat luar rumah. Ini jadi hal. Ni ada ni kadang dia pergi keluar rumah, dia pakai baju kelawar. Kita tengok, ya Allah, jam, tension kita ni. Tak payah cerita Pak Lembai serban besar macam mana pun, cik bergegar. Bab bergegar. Ada cerita ni real berlaku. Anak mak anak ni buka kedai runcit. Jadi tak tahu jaga kedai mak, nak jaga kedai, tiba-tiba datang kawan kita sekolah rendah dulu, perempuan lah. Dia pergi pakai baju kelawar. Kita tengok, astagfirullahalazim. Kita pun jam tau. Dia pergi macam tu, tapi macam mana nak buat lah. Kita dia fikir macam tu. Dia pergi beli barang apa, nak bayar. Masa nak bayar, kita pesan lah. Lepas bayar macam, pakai elok sikit lah. Tegur. Dia marah kita, dia kata, kalau kau tak nak tengok, kau jangan tengok. Dia pergi sama kita macam tu. Kita, masalahnya aku ni jantan. Masalahnya kan, dia boleh kata kalau kau tak nak tengok, jangan tengok. Maknanya kalau nak tengok, silalah tengok. Macam tu kot. Mungkin macam tu dia cakap kan. Kena diam macam
Dia keluar tu Syekh, dia maki kita. Malah aku nak ngaji kau ngaji Mesir kau bagus ke? Masalah aku ngaji Mesir aku cakap ni. Kan ngaji Mesir lah aku cakap ni. Kalau aku ngaji London, aku biar je. Kan? Masalah berlaku ni. Tak apalah dia balik. Mak dia pula datang. Kita ingat mak dia, bagus kau puji, kau tegur anak aku tak boleh tegur. Tak, kita pula dia maki. Kau jangan tegur anak aku. Aku tahulah anak aku. Mampu aku ni. Ini berlaku kan? Kisah benar. Cerita kan? Mampu dah lah pakai tu elok-elok sikit lah. Kesian orang lelaki. Serban besar pun Syekh bergegar tau tak? Betul. Anak sembang Dr. Mujahid. Dr. Mujahid kita lah, Dr. Mujahid Sarawak. 4 hari lepas sembang. Anak cakap, doktor, contohlah anak agak-agak lah. Anak asal cerita kita ni ahli politik, dia perlu dikawal dengan undang-undang supaya kita tak termakan hati rakyat. Anak cerita yang tu. Tapi anak kata mesti macam ni lah doktor ni mengajar agama kan, sampai PhD bidang agama. Hebat lah ni. Agak-agak lah anak letak doktor seorang dalam bilik, lepas tu ada seorang pula perempuan dalam bilik. Agak-agak jadi apa perempuan tu? Doktor kata anak pun tak percaya diri anak. Elok lah tu. Anak bagi tahu Syekh, tergegar Syekh, besar serban macam mana pun terbugat. Ingat situ insya-Allah. Kena beringat lah insya-Allah. Jadi orang perempuan tu dia kena hormat lah orang lelaki tu. Jadi pakai elok sikit. Kesian orang lelaki. Okey, tak. Aduh. Waktu itu Rasulullah sedang memakai iba'ah ataupun abaya sambil menyapukan minyak tar pada untanya. Baginda bertanya, apakah kamu membawa buah kurma? Nabi Muhammad adalah kerja dekat unta itu kan. Dia gosok apa kurma dekat unta. Tiba-tiba datanglah orang bawa cucu jumpa Rasulullah SAW untuk nak tahnik. Nabi tanya, kau bawa kurma tak? Buah kurma ada tak? Jawabku, ya. Lalu aku memberikan beberapa biji kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada bawa ni Rasulullah, bagi. Dia pun ambil buah kurma tadi. Baginda sallallahu alaihi wasallam memasukkannya ke dalam mulut dan mengunyahnya. Nabi Muhammad ambil, mamah dulu. Lepas mamah, kemudian baginda membukakan mulut bayi itu dan memasukkan kurma itu ke dalam mulutnya. Nabi Muhammad pun ambil, letak kat mulut kat bayi itu kan, gitu. Ini membuatkan bayi itu menggerakkan lidahnya untuk menelan manisan kurma tersebut. Rasulullah SAW pun bersabda, orang Ansar menyukai buah kurma. Lalu baginda menamakannya Abdullah. Ini cerita. Senang rupanya tahnik ni. Kalau tengok senang tahnik ni, pergi kat Kelantan hari Jumaat dekat Masjid Tugu Ni Aziz. Beratur orang pergi kan. Lepas solat subuh tu berzikir-berzikir, paling-paling margola. Dia tarik sekali, jalan. Sekali, jalan. Senang. Tempat kita ke Kedah buat majlis habis sampai beribu duit habis. Nak buat tahnik. Buat majlis tahnik je. Lepas tu dia ada apa? Dia ada buayan tu kan. Lepas tu disulam dengan daun kelapa. Lepas tu lepas tu bawa pula sallallahu alaihi wasallam selawat. Lepas tu ada tukang gunting pula kat belakang. Tukang gunting. Lepas tu ambil tukang belakang, tukang pegang tepurung. Agak-agak berlaku tak? Berlaku kan? Tak, susah je. Rasa senang je. Benda ibadat ni bukan susah mana pun. Yang susah ni kita. Betul tak? Untuk menyusahkan kita. Benda sebenarnya, benda ibadat ni benda senang, insya-Allah. Jadi benda senang tak payah susah-susahkan. Mudahkan. Sebab Islam pun dah ajar benda mudah. Begitu insya-Allah. Macam baru ni, 6 bulan ni duk khutbah cerita pasal bagi anak muda mudah kahwin. Kempen. Sebab kadang-kadang anak muda pun dia orang bukan nak susah nak naik pelamin sangat pun. Nak pakai keris lah pun. Penakut nak mampus. Pegang keris tu, pegang keris ke? Sekarang tak pegang keris lah, orang pegang pistol lah. Pegang keris, pegang poyo lah pegang keris. Kalau pegang pistol boleh tahan juga, nampak macam cowboy. Anak muda pun tahan. Tapi bila orang tua tu nak sangat anak aku naik pelamin, aku ni dah tua, sebelum aku mati aku nak tengok aku naik pelamin. Tu ada ayat power keluar tu kan. Orang nak mati suruh baca Quran, bukan tengok anak naik pelamin. Tapi dia menyusahkan benda macam tu tak. Dia menyusahkan. Last sekali anak muda jadi susah nak kahwin. Bila susah nak kahwin, last sekali diorang pun berzina. Bila berzina dapat anak pula orang bualan jamban. Berlaku dalam masyarakat kita. Mudahkan dia. Mudahkan untuk anak muda nak kahwin. Kita mudahkan sebab bukan orang lain, menantu kita juga kan. Betul tak? Menantu kita juga Syekh. Jangan kawan anak seorang cerita kisah benar tu. Kawan anak kahwin dengan orang Pening. Cerita kahwin lah pula. Kawan anak seorang, dia nak kahwin dengan orang Pening. Dia ni orang Johor, pergi Penang. Yang mak perempuan ni tak nak. Sebab apa? Sebab dia ada pilihan dia. Ada balak dia kenan lah. Jadi minta tak bagi. Minta nampak nak sangat. Dah sekali dia tak harga mahal. Berapa? 20,000.
Saya ingat kawan dia RM20,000 cari mana duit kan. Saya ingat sekejap. Tapi jenak sangat, dia cari Syekh. Dia cari-cari dapatlah, simpan duit dapat, kahwin. Tapi dia kahwin Syekh, dia tak pijak rumah mak mentua. Mampu lah kau. Dia tak pijak rumah mak mentua. Bila raya dia balik, dia hantar bini kat depan pintu kau naik. Bini naik, dia mak kata, naik dah. Tak apa-apa makcik. Saya ni beli anak makcik. Dia pergi tidur ke hotel. Ambil kau, kena kanan tu macam tu kan. Padan muka tu lah menyusahkan sangat. Yelah salah kat budak tu. Budak tu patutlah dadah lah kan. Anda cakap kawan, dadah lah. Kau ni apa hal? Relax lah, dah lepas-lepas lah. Tak boleh, aku dendam. Habis. Dia main bawah tu kan. Jadi cuba mudahkanlah. Bukan walain, nanti kita juga kan. Buatlah insyaAllah, mudahlah insyaAllah. Anda cerita pasal nak buat kat adik Ana. Anak buat mudah-mudah. Senang, Alhamdulillah. Baik pula sekarang dah anak seorang. Alhamdulillah. Main pinang, cakap terang mudah. Bagi mas kahwin, hantaran nak bagi, tak nak bagi sudah. Kalau ada kami rembat, tu cakap terang. Bagi kami rembat. Tak ambil, tak rembat bodoh lah. Betul tak? Ambil lah, bagi kan. Bagi anak ambil lah. Tapi nasib baik budak lelaki tak ada duit, sama kat aku. Itu kan. Bapak anak jeling tak ada hantaran. Dan dia kata, hari ni aku hantar kau ngaji sebab ke Mesir. Kau urus adik kau nak kahwin. Okey, Alhamdulillah. Cuma aku nak sangat lah. Anak pergi tu duduk tu, mari wakil lelaki dia berpantun tu. Silap lah bagi tahu lewat. Tak sempat nak rangka. Kalau bagi tahu ada rangka, kita bukan cerdik mana. Kita bukan Pak Samad Said. Kalau Pak Samad automatik boleh keluar kan. Anak kata straight to the point, cakap terang. Apa sebenarnya? Dia kata nak main Minang. Alhamdulillah, senang. Anak kata disebabkan bapa anak bagi saya hari ni jadi pengurusi majlis hari ni, saya buat keputusan terus. Hantaran tak ada, mas kahwin ada, tapi kalau bagi rembat. Cakap terang. Kalau tak ada duit, bagi tu. Kita tolong top up pula. Tak bagi tahu dia. Cakap terang. Tapi tak satu syarat. Apa dia? Lepas ni jangan naik 2 kereta, jangan 2 orang. Jangan, cukup. Tapi kahwin biar cepat. Cakap terang. Yang laki-laki penuh. Kenapa tu penuh? Senang. Memang senang. Yang susah ni Melayu. Cakap terang. Yang susah ni Melayu. Islam tu senang. Kahwin Syah, Alhamdulillah elok. Sebab budak lelaki tak ada duit lah. Dia lah bagi duit, Alhamdulillah lega jugalah. Walaupun bapak aku jeling macam kaku itu kan. Tapi Alhamdulillah lah. Senangkan, jangan susahkan kan. Nabi Muhammad SAW bersuka khairun nikahi aisaruhu. Kata Nabi SAW, sebaik-baik pernikahan itu adalah yang paling mudah. Itu kata Nabi SAW. Buatlah Tapi anak muda pula, janganlah bila orang kempen murah, mudah, dia pula syok sendiri. Tak apalah, buat lebih kurang. Ini sudah lebih kan. Anak muda pun dia kena usaha juga kan. Dia kena usaha juga. Sebab Nabi kata man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kalau ada kemampuan kahwin, bermakna kau kena usaha dapatkan kemampuan tu. Usaha tu kena usaha kan. Tapi alik-alik perempuan ni pula jangan menyusahkan. Mudahkan kepada anak muda nak kahwin gitu insya-Allah. Tapi masalah juga orang buat kecil keduri, orang mengumpat. Buat besar pun mengumpat. Betul tu. Melaka. Orang mengumpat. Betul. Mengumpat memang mengumpat je lah. Yang penting sekarang ni baik tak baik. Poin dia, kau buat baik tak baik. Kalau baik, jalan. Kalau mengumpat, memang orang mengumpat sebab lidah tidak bertulang. Betul? Dia cakap Luqmanul Hakim tu, sekejap naik atas unta, ada atas keldai orang kutuk. Anak naik atas keldai pula orang kutuk. Turun pun kena kutuk. Dah, apa orang nak sebenarnya? Orang memang dia cakap. Tapi macam mana kita nak buat? Kalau kita rasa benda tu baik, ikut Islam dah elok dah cantik, tafadhal, silakan. Teruskan dengan cara Islam. Harapannya masyarakat kita jadi baik. Bimbang Syekh. Kalau tengok orang zina ni memang bimbang anak-anak zina, buang pula longkang lah. Wala azbillah. Minta jauh dengan Allah SWT. Okey, tak apalah. Khair. Muslim meriwayatkan wallahu a'lam. Ada soalan tak? Sila bang. Kalau kerbau korban yang potong ini untuk hamil. Okey. Dia itu sepatutnya dielakkan sepatutnya. Isunya koyak tu dia boleh menyebabkan ni tu wana lah, Allah yarham tu jelah disebut dia kalau koyak tu dia kata dia akan menyebabkan lembu tu jadi mood dia tak bagus, menyebabkan dia makan tak seperti biasa. Di situ boleh menyebabkan kekurangan daging, sebab tu tidak dibenarkan. Tu asas dia asasnya adalah daging bertambah atau kurang. Kalau bertambah maka dibenarkan, kalau berkurang tak boleh. Sebab itu bila kasih boleh, tapi kalau dia tempang, dia ada cacat, itu tak boleh sebab boleh mengurangkan daging ni. Okey. Sekarang ni bila gunting telinga tu kan, dia gunting telinga, adakah boleh mengurangkan daging ataupun tidak? Itu soalan dia. Tok Guran Allahyarham Tok Jelah dia kata, koyak telinga tu boleh mengurangkan daging tu.
Sebab faktor mood dia makan tu. Tu ulasan untuk gua. Jadi sebab tu dia kata tak boleh. Kata tu Rajilah lah. Tapi kalau tebuk dia kata lain. Wallahu a'lam lah. Tadi wallahu a'lam. Okey, soalan lain sila. Cacat lah. Tak, bukan cacat. Sini ada satu soalan ni. Okey, soalan ni bagus tapi agak kelakar sikit lah. Sah atau tidak solat kita kertas nombor ekor ada dalam poket? Dia ambil nombor ekor. Ni bagus ni, semayang tapi nombor ekor pun boleh tahan juga ni. Mesti orang UMNO ni. Contoh kan. Dia ada nombor ekor. Dia tak dalam poket, pergi semayang. Lepas tu kan nombor ekor tu dalam poket. Semayang dia sah ke tidak? Jawab menyesal. Jawab menyesal lah. Tapi nombor ekor tu haram. Tak dalam poket tu, poket bawah lah. Letak atas, takut masa sujud tu jatuh orang pula perasan. Ingat sikit lah. Wallahualam. Okey, ada soalan lain? Macam soalan. Okey, ada soalan? Cukuplah. Wallahualam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razuqna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan pada kami kehidupan kami dunia baik, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.